beza daripada apa yang masyarakat Arab waktu itu pakai. Maka dia menjadi dagang asing. Sebab itu serban Abu Lahab lain, serban Nabi lain. Serban Abu Lahab macam mana? Dia ambil selai kain, letak atas kepala, ikat dengan tali unta, igal. Nabi tak pakai igal. Ada tak jumpa satu hadis, satu sejarah Nabi pakai kain, lepas tu Nabi ikat dengan tali unta tu? Tak ada. Menunjukkan sunnah Nabi, sekalipun dalam sudut berpakaian, sekalipun Nabi itu memang dari bangsa Arab, dia tak pakai macam masyarakat semasa itu pakai. Kerana apa? Kerana Nabi itu segala perbuatannya, diamnya, gerak lakunya adalah sunnah yang digerakkan oleh wahyu, ilham daripada Allah. Kerana dia Nabi Rasul, kita panggil sebagai wahyu daripada Allah. Termasuklah dalam benda-benda yang harus dalam kehidupan Nabi. Itu kecil saja, baru cerita satu sudut saja, dah nampak ganjil. Lebih lagi lah Rasulullah SAW datang berdakwah, menyeru manusia kepada Allah, sehingga manusia itu seorang demi seorang beriman. Dan yang mana beriman itu disusun kehidupan mereka setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan di sana terbina satu sistem ekonominya, sistem kebudayaannya, sistem dalam kehidupan keseluruhan, pentadbiran, undang-undang dan sebagainya, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan jadilah mereka sebuah negara, sebuah kelompok masyarakat di Madinah itu yang disebut Madani. Madinah itu yang dipinjam, kata-kata Madinah itu, Madan itu dipinjam oleh orang putih, disebut sebagai modern. Jadi perkataan modern itu daripada perkataan Madinah, dari perkataan Madan. Masyarakat yang modern dipanggil masyarakat. Jauh sangat kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat itu, sistem hidupnya berbanding kehidupan masyarakat jahiliah yang di sekeliling, yang masih belum mau beriman, Yahudi, Nasrani, musyrikin, yang sampai ke benua India. Dari benua India turun sampai ke Sumatera, ke Aceh, ke Pasai. Daripada situ turun sampai ke Semenanjung Emas. Dan di sinilah bergabungnya, hidupnya satu kekuatan Islam yang begitu kuat, yang kita namakan Nusantara. Sehingga kan negara Filipina itu dulu pernah diperintah oleh Islam sebelum dijajah oleh Spanyol. Antara bukti yang ingin saya bawa, siapa tahu perkataan Manila itu daripada apa? Manila, Filipina, ibu negara Filipina. Manila itu dari perkataan fi amanillah, dalam perlindungan Allah. Fi amanillah asalnya, akhirnya bertukar menjadi Manila bila dipimpin oleh Kristian. Yang sampai hari ini, siapa saja yang memeluk Islam di Filipina dipanggil sebagai balik Islam. Mengapa dipanggil balik Islam? Kerana datuk nenek mereka dahulu semuanya pernah Islam, akhirnya dimurtadkan oleh gerakan misioneri salib di sana, di bawah pimpinan Spanyol. Dah begitu lama, akhirnya kembali Islam dengan dakwah. Kita seru tentang dakwah. Alhamdulillah hari ini dapat berita ada 50 orang memeluk Islam di Filipina siang tadi. Mereka dipanggil balik Islam, maksudnya kembali kepada Islam. Kita kata kembali kepada fitrah. Jadi itulah, ya, akhir zaman Islam itu dah datang sampai ke bumi yang timur ini, daripada Semenanjung Hijaz turun sampai Semenanjung Emas, tanah Melayu, Malaysia ini. Dan Nabi sebut Islam itu akan kembali
semula ke Hijaz seperti mana ular kembali bersarang ke liangnya. Ular ni sifatnya kalau dia keluar daripada situ dia akan balik ikut jalan yang sama. Maknanya sekarang daripada tanah Melayu ini, Nusantara ni akan bergerak sampai ke India, sampai ke Khurasan, masuk semula ke Hijaz. Dan waktu itulah berlaku. Nak menjadi yang itu, perlu kita memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita perlu berdakwah. Kita yang sudah ada sedikit kesedaran perlu menyeru sahabat-sahabat bersama-sama untuk baiki diri dan membaiki masyarakat. Kalau kita tak dapat baiki diri kita, sekurang-kurangnya kita tidak dapat dirosakkan oleh masyarakat itu. Maaf ya, kalau kita tak dapat baiki masyarakat itu, sekurang-kurangnya mereka tidak merosakkan kita. Itulah tujuan kita berdakwah. Karena itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita menyeru manusia. Menyeru manusia kepada Allah SWT. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintahkan kita menyeru manusia ila sabili rabbika, kepada Tuhanmu. Maknanya Allah perintahkan kita menyeru manusia semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bawa manusia itu kepada Allah, bukan bawa manusia itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kumpulan kita. Tapi semata-mata mengajak manusia itu kepada Allah SWT. Bil hikmah. Allah tunjukkan jalan. Allah beritahu caranya. Bil hikmah, dengan bijaksana. Itu mengikut terjemahan kita. Tapi bil hikmah itu kalau mengikut tafsiran ulama-ulama tafsir, al-hikmah itu ditafsirkan sebagai Al-Quran dan Sunnah. Maknanya Allah perintah kita bawa manusia, seru manusia kepada Allah. Landasannya atau panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tak pandai panduan selain daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini banyak berlaku. Ya, oleh sebab kita fikir al-hikmah itu menurut keadaan bahasa saja, yang ni bijaksana, kita pun fikirlah macam mana nak bijaksana dalam dakwah. Oh, kalau nak dakwah orang main bola, kena main bola sama dengan dia. Kalau nak dakwah ya, orang minum arak, kena minum arak sama. Tak boleh. Mana boleh. Ya, itu nampak sebenarnya jalan itu bukan jalan Al-Quran dan Sunnah. Mengapa dalam perkara-perkara lain semua kita nak rujuk macam mana Nabi buat, tapi dalam persoalan dakwah ramai para pendakwah tidak merujuk bagaimana Nabi berdakwah. Sedangkan dalam ayat ini jelas Allah beritahu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, saya tekankan bil hikmah itu, al-hikmah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan selain daripada itu. Wal mau'izatil hasanah, dengan tunjuk ajar atau contoh teladan yang baik. Yakni Al-Quran dan Sunnah itu secara teorinya dihidupkan dalam kehidupan kita sampai nampak cantik dan indah ajaran Islam itu. Bila Islam itu dihayati memang nampak cantik dan indah. Ya, indah sangat kalau kita nampak bila dengar saja seruan azan, menderu berbondong-bondong orang datang ke masjid. Cantik, indah suasana itu. Itulah namanya syiar. Bila seorang itu mengamalkan saja Islam atau mengamalkan saja sunnah, itulah namanya syiar. Dan syiar itulah yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal mau'izatil hasanah ataupun tunjuk ajar yang baik itu perlu kita wujudkan. Maknanya daripada teorinya Al-Quran dan Sunnah dalam Al-Hikmah itu perlu dibangunkan dalam kehidupan kita. Waktu itu orang akan nampak cantik dan indah Islam. Waktu itu tak perlu kita syarah panjang-panjang, tak perlu kita ceramah banyak-banyak lagi, melainkan orang akan datang beramai-ramai memeluk Islam sebelum dia memahami Islam itu, tapi sudah jatuh hati dengan Islam. Ini yang berlaku
Ya, sejak zaman baginda Rasulullah SAW itu berapa ramai mereka-mereka yang datang daripada luar Jaziratul Arab semata-mata mencari atau nak bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan mereka itu datang memeluk Islam sebelum Rasulullah cerita tentang Islam. Sebab hatinya sudah jatuh, dah tertarik dengan Islam, dah tak dapat nak ditolak lagi. Itulah dinamakan hidayah. Kurang sangat ya yang datang kepada Nabi, berhujah dengan Nabi dulu, ya, berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun baru nak masuk Islam. Jarang sangat. Melainkan mereka datang, nampak Islam itu cantik, indah, datang bertanya sikit, terus masuk Islam. Itu yang berlaku. Dan perkara itulah yang sedang kita usahakan hari ini. Mudah-mudahan terjadi dan dapat kita ikut berdakwah sebagaimana yang Rasulullah SAW bawa. Yang akhir sekali, wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini menyebut berhujahlah atau berdebatlah dengan mereka itu dengan ahsan, dengan baik. Mereka itu siapa? Mereka itu pemuka-pemuka agama, pengikut-pengikut ajaran sesat atau ketua-ketua ajaran sesat, yang mana yang mereka sudah nampak Al-Quran dan Sunnah, dah diberitahu tentang Al-Quran dan Sunnah, dah nampak keindahan Islam itu dah hadapan mata, tapi masih lagi degil, masih lagi tak mau menerima kebenaran. Orang ini yang Allah perintahkan kita berhujah dengan mereka. Memang kita tahu Islam ni agama hujah. Ya, apa-apa buat pun mesti ada hujah, mesti ada dasarnya, mesti ada nasnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak disuruh kita berhujah dalam semua perkara. Ini sikit-sikit nak debat, sikit-sikit nak debat ya. Tak mesti. Kerana apa? Berhujah ni hanya untuk golongan-golongan tertentu yang degil, yang tak mau menerima kebenaran. Allah suruh kita berhujah, berdebat dengan mereka. Tapi ada syarat. Syaratnya ahsan. Syaratnya mesti berhujah dengan baik, hujah yang benar dengan akhlak yang baik. Dalam berhujah boleh bertegang urat. Mestilah dalam berhujah kan, dalam berbahas mestilah ada tegang sikit, tapi jangan sampai putus. Kalau dah putus mati, dah tak guna lagi. Dalam kita berhujah, kita patahkan hujah musuh. Itu dah tentu mestilah kita patahkan. Tapi ingat, jangan sampai patah hatinya. Kalau dah patah hati, ada orang nak lagi tak? Tak ada lagi orang mau. Walaupun dia tahu ini kebenaran, hati dah pecah, hati dah retak, dah tak mau lagi. Nampak? Itulah pentingnya yang Allah SWT pesankan dalam ayat ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mesti berhujah itu dengan ahsan, dengan baik. Jadi saudara-saudari sedang hadir yang dihormati sekalian, dakwah kita di akhir zaman ini, ya, kembalilah kepada dakwah secara sunnah, dakwah menawan hati. Selama ini kurang sangat dakwah menawan hati. Jadi nampak Islam itu kasar. Kita terlampau nampak mahu sangat orang mesti dengan sabar, mesti dengan perlahan-lahan, dengan akhlak yang baik. Saya ingin tunjukkan perjalanan dakwah saya bersama isteri saya di satu tempat yang namanya Pensiangan di Sabah. Tempat kami berdakwah. Bukan saya kata inilah cara yang terbaik, tidak. Tapi inilah cara yang selama ini kita guna. Alhamdulillah dapat menarik sehingga malam tadi 402 orang memeluk Islam. Walaupun sampai keadaan begini kita buat, masih lagi ada pihak yang menuduh saya memaksa 400 orang masuk Islam. Hebat tak? Hebatlah. Itu dituduh, ya, dituduh memaksa 400 orang memeluk Islam. Bukan senang 400 orang. Kalau seorang mungkinlah kan. Ini memaksa tanpa senjata, tangan kosong saja. Hebatlah. Saya tunjuk dulu. Dan ada persoalan.
Lepas kita tengok nanti kita nampak mereka yang daripada belum Islam, kita ziarahi seorang demi seorang. Setiap rumah kita pergi, jumpa semua orang, dan akhirnya mereka tertarik dan bertanya tentang Islam. Kami berziarah tanpa cerita tentang Islam, hanya bawa imej Islam. Mereka tahu, oh ni datang ni ustaz ni pakai serban, yang ustazah ni pakai tudung, mereka ni orang Islam. Itu saja. Waktu permulaan saya ke pedalaman dulu, ada kawan-kawan yang berpesan, ustaz, masuk pedalaman ni jangan pakai serban, nanti orang semua lari, tak mau dengan Islam. Apa yang berlaku terbalik. Sebaliknya, bila kita tekad ini sunnah Nabi, kita berusaha membaiki apa yang dirosakkan oleh kebanyakan manusia atas sunnah Nabi itu, rupanya berlaku kami beberapa kali dikejar oleh orang di pedalaman sana dengan menaiki perahu. Mereka berdayung mengejar kami, naik bot pakai enjin, dia pakai dayung. Bila sampai dalam keadaan tercungap-cungap, dia kata, ustaz nanti dulu, tuan nanti dulu, kami mau masuk Islam. Saya tanya, macam mana kamu tahu saya Islam? Saya tengok kau punya serban. Dalam hati saya kata, syukur ya Allah, kalaulah hari ini saya pakai topi bareta ke, saya pakai topi Korea ke, barangkali dia akan kata ini father ke brother baru datang. Sebab di sana banyak daripada missionary kaum Korea. Setiap minggu ada 2 penerbangan direct daripada Seoul ke Kota Kinabalu. Dikhabarkan satu kapal terbang itu adalah missionary. Datang, terutama yang perempuan, dibawa dilatih di sini. Ya, di kawasan yang bernama Sepulut ini. Ya, di sini. Di sini ada satu pusat latihan dia, yang mana perempuan-perempuan itu dilatih selama 3 bulan. Kemudian dihantar ke negara-negara Arab, terutama Afghanistan. Sampai sana semua pakai purdah, siapa pun tak tahu. Nah, dilatih di negeri Sabah, dekat dengan tempat kita kat sana. Jadi saya nak tunjuk dulu, lepas ni baru kita cerita insyaAllah. Ini perjalanan kita sepanjang 3 tahun setengah di pedalaman satu tempat yang namanya Pensiangan. Kita hanya berziarah daripada rumah ke rumah. Itulah barang-barang yang kita bawa, beli sendiri, ya, dan kemudian packing sendiri, bawa setiap rumah. Yang mana waktu itu amat sedikit sangat orang Islam di sana. Kalaupun ada yang sudah Islam, kalau tak nampak boleh datang belah sini, ya. Kalaupun sudah Islam, mungkin 4 tahun, 3 tahun sudah memeluk Islam, tapi mereka tak pernah diajar kembali Islam itu lepas mengucap syahadah. Jadi macam mana nak ingat? Sekali mengucap syahadah, lepas tu kena tinggal. Tak ada orang datang mengajar lagi, ataupun mereka nak keluar belajar pun jauh sangat, ya, tak tahu nak belajar dengan siapa. Akhirnya bila kita datang suruh mengucap balik, tak tahu. Itu gambaran awal waktu mula-mula kita pergi ke kawasan Pensiangan ini. Untuk pengetahuan, Pensiangan ini satu kawasan pedalaman, jauh terletak di sempadan Kalimantan, Indonesia, ya. Jadi orang di sini diziarahi atau didatangi oleh orang daripada luar paling kerap 5 tahun sekali. Tahu 5 tahun sekali? Waktu mengundi, waktu pilihan raya. Jadi bila kami datang berziarah setiap rumah berkali-kali, ya, dalam masa sebulan, kadang 2 kali, kadang 2 bulan 3 kali, ya, 2 minggu 3 minggu, sampai menimbulkan pertanyaan pada mereka. Mestilah timbul tanda tanya, macam mana orang jauh daripada Kuala Lumpur datang semata-mata untuk bertemu dengan mereka dan menghantar satu bungkusan makanan. Bungkusan makanan tu ada beras, ada gula, ada kopi, ada satu tin sardin. Mereka ni minat makan sardin. Dapat sardin tu memang makanan istimewa lah, ya, macam kita dululah, samalah di kampung-kampung macam tu. Jadi
Bila dah 3-4 kali kita datang, timbul pertanyaan mereka. Mereka tak bagi kita balik. Mereka kata, Tuan, tunggu dulu. Kami nak tahu kenapa Tuan datang sini. Saya jawab, kami datang mencari saudara. Dia kata, mana boleh. Tuan orang Melayu, kami orang Murut. Sana banyak bangsa Murut, ya. Mana boleh jadi saudara? Lalu saya beritahu mereka, saudara yang kami cari adalah saudara Islam. Siapa saja yang Islam, itulah saudara kami. Wajib kami datang lihat dia, bantu dia, ajar dia, didik dia, lihat sakit demam dia. Waktu itu barulah mungkin terbuka hati mereka, seronok dengar perkataan saudara itu. Sebab apa? Selama ini tidak pernah orang daripada luar, lebih-lebih lagi daripada jauh, datang untuk mencari dan menjadikan mereka itu sebagai saudara. Jadi mereka minta nombor telefon, dan bila saya balik ke Kuala Lumpur, mereka keluar jauh, ya. Waktu itu tak ada line telefon apa pun di kawasan Sepulut ini. Mereka terpaksa keluar sampai dekat 200 km untuk telefon. Nak bagi tahu. Dia telefon, Ustaz. Dulu panggil Tuan, sekarang dah panggil Ustaz. Bila nak datang? Saya tanya kenapa? Kami mau jadi saudara Ustaz. Jadi saya faham perkataan mereka itu ingin jadi saudara, maknanya ingin masuk Islam. Kita dah ziarah berapa kali? Dah 3 kali, 4 kali ziarah. Baru timbul keadaan yang begitu. Kemudian kami pun datang secepat-cepat yang boleh bertemu dengan mereka, sebab apa? Kita tak boleh nak tangguh kalau ada orang nak masuk Islam. Dan waktu bertemu dengan mereka, barulah kita beritahu kalau kita nak bersaudara, hendaklah kita bersaudara dalam Islam. Lalu waktu itu baru mereka bertanya, apa itu Islam? Sebelum tu tak pernah kita cerita, mari-mari masuk Islam, Islam ni bagus, Islam onsoi. Onsoi itu baguslah dalam bahasa dia. Islam the best, Islam onsoi. Tak pernah kita cerita, melainkan jumpa bagi ucapan pagi ke petang ke, ya, selamat pagi, selamat petang, malam sekali-sekala lah kita pergi mana-mana rumah yang boleh kita ziarah. Lepas tu bertanya khabar, kemudian balik. Tapi kali ini mereka bertanya, apa itu Islam? Lalu saya beritahu, terangkan mereka tentang Islam, ceritakan bahawa kalau kamu beriman kepada Allah, menerima Allah itu sebagai Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah, itu kamu menjadi Islam. Dan kamu menerima Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan Rasul, waktu itu kamu menjadi Islam. Lalu mereka bertanya kepada saya tentang Allah. Sebab apa? Allah ini atau satu ucapan yang sudah biasa dalam kehidupan mereka, sebab kalimat itu sudah tertulis di dalam Bible mereka sejak tahun 74 lagi. Dah diterjemah Tuhan itu sebagai Allah, dah dipakai pun di sana. Cuma bagaimana nak mengenal pasti Allah yang mana yang tiada Tuhan melainkan Allah itu? Seorang pengurusi gereja, dia bawa kitab dia, cerita dengan saya, sini pun ada Allah. Tapi Allah di sini, anak di dalam bapa, bapa di dalam anak. Saya tanya dia, kan? Saya tanya, Tuan, jadi driver tu, dah 8 orang dia tarik masuk Islam. Dia belum Islam lagi. Saya beritahu, Julius, kamu ini kalau dalam MLM, multi level, tak dapat bonus. Dia tanya, kenapa Ustaz? Kau belum register. Register cak syahadah lah, baru dapat pahala. Alhamdulillah, ya. Selepas saja dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia balik ke rumah, dia bawa isteri dia datang ke masjid, dia sendiri ajarkan isteri dia mengucap 2 kalimah syahadah. Namanya sekarang Muhammad Syafi. Sebab dia minat sangat dengan pemain bola sepak tu. Jadi mereka yang sudah Islam ini biasanya kita panggil sebagai mu'alaf. Orang yang baru memeluk Islam biasa kita panggil mu'alaf.
Yang kalau umpama pokok, pokok itu baru bertunas sehelai 2 daun. Pokok yang macam ini, tunas pokok yang begini, kalau kita biarkan, kita tak pagar dia, kita tak siram dia, kita tak suburkan dia, waktu itu dia akan kering dan mati. Kalau datang ayam patuk, matilah dia. Datang itik sudu, matilah dia. Datang lembu pijak, mati terus, tak bangun-bangun dah. Sebab itu semua mu'alaf yang 402 orang itu, Islam saja terus kita didik. Jaga betul-betul, jangan terlepas. Didik mereka dengan solat, ajar mereka dengan solat. Yang berlaku sekarang, syukur sangat. Lepas saja kita ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah kat masjid, pusing-pusing kiri kanan, mana pergi dah, tak ada. Dekat tempat wuduk. Kawan dia yang semalam masuk Islam sedang mengajar dia berwuduk hari ini. Jadi bukan saya lagi lah, dah ada downline dah. Jadi orang sikit ajar orang yang baru. Maksudnya jaga kebajikan mereka. Saya ulang, betulkan akidah mereka, iman mereka, ibadah mereka, dan jaga kebajikan mereka. 3 perkara inilah yang kita sedang buat untuk para mu'alaf di sini. Alhamdulillah, banyak perubahan berlaku. Ya. Sejak mereka mula masuk Islam, kita terus didik. Mula-mula kita gunakan rumah ini. Ini namanya Kampung Padang. Tempatnya di Sepulut. Ini pemandangan pertama yang kita jumpa waktu mula-mula kita pergi kampung ini pada tahun 2011. Setelah mereka beriman, mereka amal Islam sungguh-sungguh, kampung ini berubah. Daripada tak ada masjid, dah ada masjid. Daripada rumah yang dulu mereka tak peduli sangat, sekarang dah cantik, dah dicantikkan kerana iman dan Islam. Dan inilah perubahan kampung yang dahulu dan sekarang. Kampung yang dahulu bukanlah kampung yang sekarang. Dulu ku ditendang, dulu ku ditinggal. Sekarang hari makin sempit ruang rumah itu, padat. Isteri saya mengajar yang perempuan di dalam, yang saya mengajar yang lelaki di luar. Sebab itu perlunya bawa orang perempuan sama pergi berdakwah, bawa isteri pergi berdakwah. Sebab apa? Yang ramai yang nak didakwah ni yang perempuan, yang lelaki ni jarang-jarang ada kat rumah, tak ramai. Sebab tu kita boleh ajar kat luar. Tapi walau bagaimanapun, makin hari makin ramai, akhirnya kita berpindah ke sebuah dewan. Dewan ni kat sini, ya. Dewan itu dewan tinggal yang dah berlubang-lubang dindingnya, pintunya semua dah tak ada, jadi tempat anjing bermain. Dewan ni yang terakhir kalau kita tengok tarikh di sini digunakan 2 tahun sebelum itu. Lepas tu tak pakai dah. Maknanya dah nak diroboh dewan ini. Yang hitam-hitam tuan-tuan nampak itu najis anjing. Bila kita masuk penuh dalamnya. Jadi kita bersihkan, ya, cuci balik, samak, bentang tikar dan solat di situ. Alhamdulillah, berpuluh-puluh orang memeluk Islam di sini. Makin hari makin ramai. Mereka pun kata, Ustaz, kalau macam ini kita perlukan sebuah masjid. Dan saya bersetuju, patut kita ada sebuah masjid. Dan ringkaskan ceritanya, alhamdulillah, seorang hamba Allah mewakafkan tanah di hujung kampung ini. Nak dapat tanah wakaf ini, Masya Allah, nak dapat tanah tapak masjid, saya rasa lebih kurang 10 kali kita pergi cari berbagai-bagai tempat. Dah setuju nak beli tanah, tuan tanah dah setuju nak jual. Bila tiba waktu nak buat pembayaran, minta maaf Ustaz, kami tak jadi jual. Sebabnya, sebab ada orang datang bagi tahu jangan jual. Faham kan? Ada pihak yang tak mau kita buat masjid di sana. Akhirnya tuan rumah ini, tempat yang kita tumpang ni, mewakafkan tanah dia di hujung jambatan. Itu pun berlaku keadaan. Waktu mereka semua datang nak jual tanah, saya nak beli tanah, nak buat perjanjian jual beli. Tuan tanah kata, minta maaf Ustaz, kami tak jadi jual. Ya Allah, sekali lagi. Ingat tak jadilah buat masjid.
Tapaknya tak jadi jual. Rupanya mereka sambung cakap, sebenarnya Ustaz, bukan kami tak nak jual, kami nak wakafkan sahaja. Allahu Akbar. Waktu itu memang sangat-sangat terharu rasa, ya. Mereka yang baru Islam sanggup mewakafkan tanah 5 ekar untuk kita jadikan tapak masjid ini. Kemudian waktu nak membina masjid, bila dah tapak masjid ada, kita dah mula sukat, ya, arkitek pun dah datang, tolong lukiskan reka bentuknya. Datang dengan percuma. Tuan arkitek itu dari Kuala Lumpur datang, simple sangat. Datang, lukis kat situ, terus pacak tiang, terus jadi masjid. Macam senang aja kan. Sebenarnya bina masjid lah yang paling mudah. Rasulullah SAW waktu baginda berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Rasulullah bina Masjid Quba. Makan masa 4 hari bina Masjid Quba, asasnya saja. Kemudian waktu Rasulullah SAW nak bergerak daripada Masjid Quba itu menuju ke Madinah, turun perintah solat Jumaat. Waktu itu Rasulullah sedang melintasi perkampungan Bani Salim. Sampai saya di perkampungan itu turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' ila ayah, ya. Perintah Jumaat. Nabi tak tanya dengan Allah, ya Allah kami tak ada masjid, macam nak semayang? Tidak. Nabi hanya ambil 4 pelepah tamar, Nabi tandakan 4 penjuru. Nabi semayanglah di tanah lapang itu. Itulah masjid. Yang sampai sekarang tapak itu didirikan masjid, dinamakan Masjid Jumaah. Masih ada sampai sekarang. Mudah kan bina masjid? Satu tempat bila kita tanda itu masjid, masjidlah dia sampai kiamat. Tak pernah berubah. Jadi bina masjid adalah perkara yang paling mudah. Balik kan cari tanah, tanda ini masjid. Kalau rasa nak sembahyang tengah panas, sila. Rasa nak selesa sikit, buatlah tiang dan bumbung. Jadilah masjid. Kerana membina masjid ni Rasulullah beritahu, barang siapa mendirikan masjid walau sebesar sarang burung, Allah dirikan rumah di dalam surga. Sampai para sahabat tanya, takkan masjid besar sarang burung ya Rasulullah? Burung yang paling besar burung apa? Burung unta. Besar mana rumah dia? Burung unta mana ada sarang? Sarang-sarang yang kecil-kecil itu menunjukkan bukan soal kecil atau besar masjid itu, nilai masjid itu di sisi Allah. Jadi mereka berusaha nak bina masjid, ya. Mereka minta ke sana sini. Mereka beritahu saya, Ustaz, saya sudah minta ini pihak itu buat permohonan dan sebagainya, kita ada jawatan kuasa untuk membina masjid. Saya kata tunggu 2 bulan. Lepas 2 bulan saya tanya, ada jawapan tak dari pihak-pihak yang kamu minta? 1 pun tak ada. Tak apa, itulah yang kita mahu. Sebab kita mahu bina masjid ini sendiri. Bajetnya Allah bagi. Mereka kata kami ikut Ustaz lah. Waktu itu saya hanya ada bajet RM1,000. RM1,000 itulah kita gunakan untuk permulaan menebang kayu, beli chainsaw cap negeri Cina. Paling murah lah tu. Beli makanan, hantar mereka masuk dalam hutan selama sebulan. Mereka tebang kayu-kayu balak yang besar-besar. 3-4 batu dalam hutan, mana ada tepi-tepi jalan, ya. Belah kayu itu. Nak bawa kayu atau papan yang sudah dibelah itu bukan bawa banyak-banyak, 1 demi 1. Naik bukit-bukit, turun bukit, jatuhlah, tergelincirlah, terseliuhlah. Macam-macam keadaan mereka hadapi. Dah dibawa keluar kayu-kayu itu, keluar hutan, bawa naik lori, bawa pula ke hujung jambatan ini. Dan dibawa pula, diangkut berulang-alik daripada pangkal jambatan sampai ke tapak masjid itu. Jambatan saja panjangnya 400 meter sampai ke masjid setengah kilometer. Ulang-alik. Kayu yang diangkut lebih daripada 100 tan. Jadi kita tengok
Macam mana gigihnya saudara-saudara baru kita yang kita didik dengan iman, bimbing ibadah mereka. Mereka suka sangat nak solat, nak sembahyang, tapi tak ada tempat, dah tak cukup tempat, dah tak selesa. Akhirnya mereka bangun untuk membina masjid mereka sendiri. Kita lihat kisah mereka membina masjid. Inilah masjid yang kita namakan Masjid Asy-Syahadah. Kerana perkara pertama yang berlaku di masjid ini, seorang hamba Allah naik ke masjid, jumpa saya, "Ustaz, saya nak masuk Islam." Jadi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi perkara pertama yang berlaku di masjid ini ialah ucapan 2 kalimah syahadah. Lalu kita namakan masjid ini Masjid Asy-Syahadah. Dan Masjid Asy-Syahadah ni bukan yang pertama, bukan ini sahaja. Yang kedua sudah siap, hampir sangat siapnya. Yang ketiga sudah bermula pembinaannya, 3 hari sudah. Jadi sepanjang kita berdakwah, Allah beri kita saudara seramai 402 orang, dan Allah izinkan kita membina 2 buah masjid. InsyaAllah sekarang dalam pembinaan masjid yang ketiga. Mengapa perlu bina lagi masjid yang lain? Kerana mereka itu di lain-lain tempat dan memerlukan masjid. Setelah terbinanya Masjid Asy-Syahadah ini, makin ramai memeluk Islam. Kalau kita lihat tadi angka yang waktu saudara Joseph mengucap 2 kalimah syahadah, dia orang ke 140. Setelah terbinanya masjid ini berlangsung 2 tahun selepasnya, 402 orang dah sekarang ini. Meningkat begitu ramai. Selalu orang tanya saya, "Ustaz, kenapa, macam mana Ustaz boleh Islamkan ramai orang?" Saya kata, la haula wala quwata illa billahil azim. Kita tak ada daya upaya, melainkan hidayah daripada Allah. Kita ni datang tukang buka pintu aja. Tolong tunjuk ni pintu Islam, silalah masuk, itu saja. Ya, kita hanya jadi asbab hidayah. Waktu saya berdakwah ini, Allah uji sedikit dengan sihir daripada mereka. Dah 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan itu, dalam keadaan sakit-sakit, peningkatannya daripada dulu yang waktu mula-mula sakit 302 orang. Sekarang dah 402 orang. Dalam tempoh itu meningkat lagi 100 orang. Ini menghairankan banyak padri-padri yang menyihir kita itu. Macam mana orang ni, dia dah sakit, tapi masih lagi bertambah jumlah Islam itu. Bukti bahawa Islam itu bukan pada kita. Hidayah itu daripada Allah. Sakit ke macam mana pun tetap Allah hantar orang untuk masuk Islam. Tak perlu paksa. Ya. Sebab apa mereka tak perlu dipaksa, tak perlu disuruh pun. Malah tidak diajak pun. Hanya tunjuk pak indah dan cantik Islam di hadapan mata, terutama apabila sudah terbinanya masjid ini. Manakan tidak setiap waktu ada azannya. Setiap waktu nampak orang berbondong, berbaris pergi ke masjid memeluk Islam, menunaikan solat. Ada saudara kita jemaah tabligh daripada Pakistan pernah singgah. Mereka duduk situ 2. Ulasan mereka sebelum balik, mereka kata, inilah kali pertama sejak kami keluar berdakwah seluruh dunia, duduk iktikaf di satu masjid yang kami tak perlu panggil orang tiap-tiap rumah. Di rumah-rumah panggil, tak perlu panggil. Sebab azan saja semua orang datang, otomatik. Sebab kita sudah didik mereka. Dan mereka kata, inilah kali pertama kami tak payah masak makanan sendiri. Cukup masa makan? Ada. Lepas sembahyang dah siap makan. Alhamdulillah. Itulah cara kita menyambut tetamu. Ya, walaupun dia datang memang untuk berdakwah, bawa bekalan makanan, tapi sebagai tetamu tetap kita layan. Cantik. Jadi mereka makin hari makin ramai datang ke tempat ini dan memeluk Islam. Dan perkembangannya berkembang sampai ke kawasan yang lebih jauh lagi, lebih kurang 50 km ke dalam. Tempat itu namanya Pensiangan. Saya tunjukkan di sini. Sebelum itu saya perkenalkan, ini
perahu kita, namanya Pahakaku. Pahakaku ni maksudnya saudaraku. Jadi sekarang dah ada 3 buah sumbangan daripada mungkin di kalangan saudara juga di sini, ya, paling kurang pun menyumbangkan doa, digerakkan hati hamba-hamba Allah untuk menderma, akhirnya dapat kita 3 buah perahu. Dan perahu ini beroperasi sebagai perahu sekarang di sana. Ini menarik hati ramai lagi. Kerana apa? Kerana saudaraku sedang melintas di hadapan rumahku. Itu sebab kita namakan. Sebenarnya dakwah ini banyak cara, ya, yang menarik hati mereka. Kemudian kita perlukan masjid di kawasan ini. Kawasan ini walaupun kawasan kecil, penduduk Islamnya dah lebih 100 orang yang masuk dalam tahun ini saja. Kemudian walaupun kecil, kawasan ini ada 3 buah gereja. Di sini gereja Besel, gereja Yesus Benar. Ini gereja Besel dan ini gereja Katolik. Masjid tak ada. Jadi di tapak yang bertanda merah inilah kita bina masjid. Sudah terbina sekarang. Ini gambaran sebelum terbina. Sebelum terbina masjid, kita solat di satu tempat yang namanya Bangsal Budaya. Bangsal Budaya ini tempat minum tapai, minum arak. Lepas dia habis minum, kita tolak dia punya tempayan-tempayan tu, letak tepi ataupun keluarkan, bentang canvas, kita solatlah di atas. Habis sembahyang mereka masuk balik. Macam itulah, ya, keadaan pinjam meminjam. Dah tak ada tempat. Akhirnya kita bina sebuah masjid yang kita namakan Masjid Syahadatul Muttaqin. Di waktu mula pembinaan masjid ini, kita mengangkut batu-batu sungai. 11 orang Allah hantar menjadi saudara baru kita masuk Islam. Kejadian itu saya tunjukkan. Inilah keadaan kita mengangkut batu. Kalau masjid yang pertama, Masjid Asy-Syahadah, itu keadaannya kita mengangkut kayu. Yang ini kita mengangkut batu-batu untuk dijadikan dasar masjid ataupun tapak masjid. Inilah gereja yang saya kata gereja Besel ini. Ya, saya ulang balik. Kita berbaris sepanjang di sini. Angkat batu, ini gerejanya. Seorang hamba Allah pulang daripada gereja, hari itu hari Ahad. Dia mendengar selawat perang Khandaq yang kita alunkan sambil-sambil kita mengangkat batu itu. Selawat perang Khandaq yang Nabi sendiri ucapkan, syairkan, yang dikarang oleh Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Ya, Allahumma la isya illa isyul akhirah. Sampai akhir, dia melihat suasana itu, dia jumpa saya, Ustaz, bolehkah saya masuk Islam? Lalu saya kata boleh, saya bercerita tentang Islam. Akhirnya Islamlah si Ceri. Ceri namanya. Orang sana kalau lahir bawah pokok ceri, namanya Ceri. Kalau lahirnya waktu malam gelap, pakai torchlight saja, namanya Slide. Simple-simple, ya. Jadi Ceri ini sekarang namanya Muhammad Khairi. Dia balik ke kampung dia, pinjam perahu kita tadi, balik kampung dia dalam 1 jam perjalanan. Petang dia datang balik, dia bawa makcik dan adik-adik dia masuk Islam pula. Sementara Ceri balik ke rumah, 2 anak ini, Jali dan Zili, balik ke rumah beritahu bapak dia, bagus kalau kita masuk Islam. Jali dan Zili belum Islam waktu angkat batu ni. Dia datang, bapaknya datang ke Bangsal, waktu itu kami di Bangsal itu, baru lepas solat zuhur, bapaknya bertanya tentang Islam, dan akhirnya Jali dan Zili setengah jam selepas itu bertukar menjadi Jamal dan Jamil, masuk Islam. 11 orang hari itu Allah hantar, tanpa kita panggil, mari-mari masuk Islam, tak. Hanya melihat suasana. Dan akhir sekali, ya, sebagai penutup petang ini, saya suka nak tunjukkan video suasana kita mengangkat masjid itu. Dah imarahkan masjid, panggil pula kawan-kawan yang belum Islam datang, sampai mereka memeluk Islam dan memenuhi masjid itu.
membaiki apa yang dirosakkan oleh kebanyakan manusia. Banyak yang sudah rosak, kita baiki balik. Inilah cara kita berdakwah di akhir zaman, berdepan dengan keadaan akhir zaman yang Rasulullah SAW ibaratkan sebagai malam. Malam, kata Rasulullah, ya, antara fitnah akhir zaman itu seperti gelap malam, yang mana waktu itu seorang lelaki beriman, malam dia beriman, pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, pagi besok dia kafir balik. Iman dan kufur itu sangat nipis, tak dapat nak beza. Lalu waktu itu Rasulullah pesan pada kita, ini jalan keluarnya. Jadharui iman kamu. Waktu itu